Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh, kata pengarang Ba'dun Nasihin, sebahagian orang-orang yang beri nasihat, yang majhul, tak tahu siapa muallif dia. Wa qala Aliyun karramallahu wajhahu dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimatu fawajadnahu yabki bukaan syadida. Wa qala, kata musannif, wa qala, dan telah berkata ia oleh fa'il Aliyun, oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu. Itu khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, yakni mudah-mudahan memuliakanlah ia oleh Allah Ta'ala akan wajahnya, wajah Ali radhiyallahu ta'ala an. Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah masuk ia oleh aku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa Fatimatu, bermula saya, yakni Sayyiduna Ali karramallahu wajhahu, wa Fatimatu, wa ataf berkata ana, wa Fatimatu, dan isterinya iaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Fawajadnahu, kemudian mendapatilah ia oleh kami, akan dia, hu tu maf'ulun bih, akan dia, akan Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kami mendapati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapati ia baki, tu menangis ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukaan tu maf'ul mutlaq bagi ia baki, akan sebagai menangis yang syadidan, yang sangat-sangat. Maksud menangis teruk lah, bukan menangis biasa-biasa, menangis teruk. Sedih Nabi SAW kerana umat dia. Kita pula tidak sedih kerana Nabi SAW. Buktinya apa? Buktinya kita melanggar syariat Nabi SAW gitu saja tanpa rasa bersalah. Adapun Nabi SAW, dia tak kenal siapa dia, umat dia. Siapa dia tak tahu, adalah ramai-ramai tu, tapi dia sudah sedih mengenang nasib yang akan ditimpa oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka telah berkata ia oleh aku, maka telah berkata ia oleh aku, lahu ailin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Tu fidaka abi wa ummi, fidaka, tu fidaka, ni cakapan bahasa Arab lah. Fidaka abi wa ummi, tu cakapan bahasa Arab, dia panggil uslub bahasa Arab dia.
Kalau terjemahnya, aku tebus akan dikau abi wa ummi, bapakku dan ibuku, ya Rasulullah. Tu cakapan uslub bahasa Arab nak kata bersungguhnya. Oi, khabarlah ke aku. Tu cara sumpah lagu tu lah. Cara sebut uslub dia. Nak suruh kata Nabi SAW, nak khabar kata, suruh Nabi SAW cakap kat dia apa benda yang terjadi ni. Sampai dia cakap, fidaka abi wa ummi. Tu aku tebus akan dikau ibuku dan ayahku, ya Rasulullah. Yakni fafidaka, maka bermula perkataan fidaka itu khabar mubtada'un, di i'rab sebagai mubtada'. Wa ma ba'dahu, dan barang yang selepasnya, ai wa ma thabata ba'dahu, ma mausul. Barang yang telah sabit ia barang selepasnya, selepas daripada fidaka tu khabarul mubtada', iaitu khabar bagi mubtada', iaitu abi wa ummi itulah. Tu khabar bagi fidaka. Tafsil. Ini tafsir dia. Apa maksud tu? Ana afdi, bermula aku itu menebus ia oleh aku, laka bagi engkau wahai Rasulullah, min huznika, daripada kesedihan engkau, wa bukaika, dan tangisan engkau, bi abi, tebus tu bi abi, dengan bapakku, wa ummi, ataf bi abi, dan dengan ibuku, li syiddati mahabbati, lam ta'lil, kerana tersangatan cintanya daku, iyaka, akan kamu, iyaka maf'ulun bih bagi mahabbati. Mahabbati itu dia beramal menjadi makna fi'il. Tu. Malladhi abkaka, apakah yang abkaka, apakah yang menyebabkan menangis ia oleh engkau? Tu. Okey. Tu malladhi abkaka, apakah yang menyebabkan menangis ia oleh alladhi, ma alladhi itu akan engkau wahai Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, lailata usriya. Ni idhafat kepada fi'il. Okey, boleh sah idhafat kepada fi'il. Lailata usri, ai fi lailati usriya, pada malam diperjalankan daku. Usriya dengan fi'il bina majhul, yakni diperjalankan. Pada malam yang diperjalankan daku, bi dengan aku itu, ila samai, kepada langit. Ra'aitu nisaan, telah melihat ia oleh aku, maf'ulun bih, akan segala perempuan. Perempuan tu min ummati. Tu perempuan min ummati, daripada kalangan umatku. Tu perempuan di kalangan umatku, dia nampak waktu dia pergi Isra' Mi'raj, peristiwa Isra' Mi'raj, ditunjukkan segala perempuan yang kena masuk neraka serta azab-azab yang pedih. Yu'adzabna, diazabkan mereka itu nisa. Siapa yang mengazab? Allah lah. Maka hazaf fa'il kerana maklum. Yu'adzabna, diazabkan dia kan nisa, kan segala perempuan itu, ta'aluk fi finnari, azab-azab tu dalam neraka. Tu. Yakni neraka jahannam, neraka jahannam, bi anwa'il azabi, dengan pelbagai jenis azab. Wal iyadu billah. Tu. Dia nampak. Fabakaitu, maka menangis ia oleh aku, lima ra'aitu, pada barang yang telah melihat ia oleh aku, min syiddati azabihinna, daripada bersangatan azab mereka itu perempuan. Tu. Jadi kita buat ra'aitu tu ada muta'addi maf'ul tu, jadi min tu min zaidah lah. Asalnya ra'aitu syiddata azabihinna, telah melihat ia oleh aku akan bersangatan azab mereka itu perempuan. Jadi min tu kita buat min zaidah. Tu. Thumma, kemudian, fassala sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentafsir, menghuraikan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal ijmala maf'ulun bihadza tu.
Hadza tu maf'ulun bih, al-ijmala boleh i'rab tiga, iaitu ataf bayan, badal ataupun sifat macam biasa. Dia panggil atas kaedah al-ma'rifatu, apa nama? Lebih kurang inilah, al-ma'rifatu ba'dal badali. Tu. Okey, isim ma'rifah selepas daripada badal boleh i'rab tiga, iaitu as-sifah ataupun an-na'tu wal badalu wa 'athfu bayani, ataupun ataf bayan. Ataf bayan, badal atau sifat. Tu dia pun menghuraikan akan ini ijmal, keseluruhan secara umum tadi tu. Dia pun hurai satu-satu. Dia kata yang ijmalnya apa dia? Yang ijmal dia kata bahawasanya perempuan ni banyak kena azab atau ijmal. Apa dia perempuan kena azab tu? Dia tafsir satu-satu. Awalan, yang pertama. Tu awalan yang pertama. Awalan asal pada wawalun. Asal pada wawalun. Lepas tu wawalun, waw dengan waw haraf ilat, bertemu haraf ilat, maka dimatikan salah satu. Okey, lepas matikan salah satu, lepas mati salah satu, kemudian waw diidghamkan, dimasukkan kepada waw yang kedua, jadi idgham. Jadilah waw sabdu ke atas la. Tak boleh sebut. Waw sabdu ke atas la. Tak boleh nak sebut, maka tambah hamzah qata' di depan, jadilah awwala. Jadilah awwalun. Awalan yang pertama. Awalan badal bagi hadzal ijmalah. Tu. Biqaulihi, tak ada lagi. Biqaulihi, biqaulihi ba tu ta'alluq bagi fassala. Fassala hurai biqaulihi, biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan. Tu dia punya badal. Yang pertama. Ataupun awalan boleh buat maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu a'ni. Yang menghendaki ia oleh aku akan yang pertama, ra'aitu mra'atan, telah melihat ia oleh aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan maf'ulun bih, seorang perempuan. Seorang perempuan tidak ta'yin, tidak ada makrifah, maka mana-mana perempuan. Mu'allaqatan, sifat yang digantungkan dia kan imra'atan tadi bi sya'riha, gantung-gantung ta'alluq ba. Mu'allaqatan tu isi wasah sebab dia isi maf'ul. Mu'allaqatan digantungkan dia kan imra'atan tadi bi sya'riha, dengan rambutnya perempuan itu. Yaghli, mendidih ia. Tu. Mendidih ia bi kasril lami ay hala kauni. Hala kauni yaghli, hal keadaan lafaz yaghli itu maqru'an, dibacakan dia bi kasril lami. Jadi ba tu ta'alluq mahzuf hal. Sahih hal bagi perkataan yaghli. Jadi baca yaghli, bukan yaghla, bukan yaghlu. Tu. Dimaghuha, mendidih itu fa'il. Oleh dimaghuha, dimaghul mar'ah. Oleh otaknya, otak perempuan tu. Nabi SAW pertama dia nampak seorang perempuan yang tergantung ikat rambutnya dan mendidih kepala otak dia. Mendidih kepala otak dia, mendidih. Wathaniyan, dan yang kedua, ra'aitu mra'atan, telah melihat ia oleh aku Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seorang perempuan, mu'allaqatan, yang bergantung ia seorang perempuan itu, yang digantungkan dia kan seorang perempuan. Terjemah isim maf'ul, digantung. Kalau bergantung isi fa'il. Bilisaniha, gantung-gantung tu ta'alluq ba. Bilisaniha, bilisani imra'atin, iaitu dengan lidahnya perempuan tu. Tu wal hamim, apa tu? Wal hamimu. Okey. Seorang perempuan digantungkan lidah gantung. Wal hamimu, waw tu wawul hal, hal keadaan bermula api itu. Al hamimu, api itu. Apa api? Ail ma'ul haru, yakni air yang panas. Al hamimu ke api. Al hamim tu ialah air yang panas. Tu bahasa Arab dia panggil al hamim. Al-hamim tu khabar. Yusabbu, dituangkan dia. Kan al-hamim tu, air yang panas tu dituang, ta'aluk fi halqiha, fi halqi mra'atin, pada halqumnya perempuan tekak lah. Masuk. Dah lah gantung, tuang pula air panas dalam mulut. Allah. Ni api neraka, bukan yang masak. Yang masak tak apa. Kalau api neraka tu,
boleh minta permintaan, niscaya dia akan minta suruh tuang ayat masak. Suruh tuang ayat masak yang mendidih. Hak tu lebih nikmat daripada tuang air neraka. Air yang panas daripada api neraka. Tu, okey. Okey. Wa thalithan, tu yang kedua. Yang ketiga pula. Jadi takdirlah tu. Jadi awalan tadi ai imra'atan awalan, imra'atan thaniyan, imra'atan thalithan. Perempuan yang ketiga pula ra'aitu. Kalau nak takdir imra'atan lah. Tu. Ra'aitu imra'atan, telah melihat ia oleh aku seorang oleh aku Nabi sallallahu alaihi wasallam akan imra'atan, akan seorang perempuan qad syudda, sungguh telah diikatkan rijlaha, telah diikatkan dua kakinya. Perempuan rijlah itu naik fa'il bagi syudda, ha mudhafu ilaih, ila thadiha, kepada buah dadanya perempuan tadi tu. Diikatkan kaki kepada dua payudara dia. Wa syudda aidan, dan diikatkan juga yadaha, akan kedua tangannya. Tangan perempuan tu yadaha, asalnya yadain, tapi asalnya yadani, tapi diidhafah. Bila diidhafah kena buang nun, hazah nun. Tu. Ila nasiyatiha, kepada ubun-ubunnya, ubun-ubun perempuan tu. Diikat kaki ke dada payudara dia, dan diikatkan tangan ke ubun-ubun dia. Tu. Wa qad sallatallahu 'alaiha, dan sungguh telah memberi kuasa ia oleh Allah ke atasnya, ke atas perempuan itu, akan maf'ulun bih al-hayyati. Tu jam'u hayyatin, jamak bagi hayyatin. Lafaz mufradnya hayyatin, iaitu segala ular. Wal aqariba, jamak bagi aqrab, ini jamak taksir min ziyadatil huruf. Wal aqariba, dan segala kalajengking dia letak beri kuasa ke atas mereka tu untuk pi bubuh dekat perempuan tadi tu. Sakit tu. Tu yang ketiga. Wa rabi'an, dan yang keempat pula, ra'aitu imra'atan, telah melihat ia oleh aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, maf'ulun bih, akan seorang perempuan, mu'allaqatan, sifat imra'atan yang digantungkan dia, kan seorang perempuan itu gantung-gantung ta'alluq ba bi thadiyaiha, dengan dua payudaranya. Payudara seorang perempuan tu gantung lagi. Tu yang keempat. Tu gantung pada payudara sahaja. Tadi lebih teruklah. Wa khamisan, dan yang kelima pula, ra'aitu imra'atan, telah melihat ia oleh daku Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seorang perempuan, ra'saha, akan kepalanya, kepala perempuan tu. Tu. Boleh. Sah maf'ul bih dua. Ra'aitu ta'alluq muta'addi dua maf'ul. Imra'atan satu, ra'sa satu. Ha mudhafu ilaih. Ra'sa, telah melihat ia oleh daku Nabi SAW akan seorang perempuan, akan kepalanya seorang perempuan tadi tu. Kepala perempuan tu ra'su khinzirin. Jadi ra'su tu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu ra'suha atau taqdiruhu huwa. Bermula dia ra'suha, itu ialah ra'su khinzirin, kepala babi. Tu. Dia nampak seorang perempuan, kepala dia tu macam kepala babi. Memang kepala babi dah tukar. Wa badanaha, atah pada ra'saha. Wa badanaha, dan badan seorang perempuan tadi tu badanu himarin, jadi badan himar, badan keldai. Wa alaiha wawul hal keadaan atasnya perempuan tadi tu mubtada muakhar. Jadi alaiha tu ta'alluq bai muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf, alfutu mubtada muakhar, jumlah tu jumlah haliyah. Hal keadaan atasnya perempuan tadi itu alfin, seribu. Berapa seribu? 10,000, 10,000 ke 100,000. Tu. Alfin minal azabi, daripada azab. Makna apa alfu alfin? Itu kinayah daripada pelbagai jenis azab. Tu. Wal'iyadu billah. Tu yang kelima. Wasadisan, yang keenam pula dah.
Yang keenam pula dah, ra'aitu imra'atan, telah melihat ia oleh aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'atan, akan seorang perempuan, ala suratil kalbi, ala ta'alluq bagi tu ta'alluq bagi sifat yang mahdhuf bagi imra'ah, ai ra'aitu imra'atan kainatan ala suratil kalbi. Dia panggil kaedahnya al-jumlatu ba'dan nakirati sifatun, bermula jumlah selepas nakirah itu sifat i'rabnya. Tu. Ala suratil kalbi, atas gambaran anjing. Nampak seorang perempuan ni macam bentuk anjing. Wan naru, hal keadaan, wawul hal keadaan bermula api neraka tu, khabar tadkhulu, masuk iyo api neraka. Dia panggil tadkhulu tu khabar sebab apa? Sebab kaedah panggil kalau khabar tu jumlah, mestilah dhamir mustatir itu rabithah dengan mubtada. Maka rabithah kait dengan mubtada'nya ialah dhamir mustatir pada tadkhulu, maka sah jadi khabar. Tu. Hal keadaan bermula api neraka itu, tadkhulu, masuk iyo api neraka, min famiha, daripada mulutnya perempuan. Ada nuskhah kata min fiha, tu tak betul, bukan fiha, famiha, daripada mulutnya. Jadi min tu min al-ibtidak, min ibtidak, mula masuk daripada mulutnya perempuan. Wa takhruju, dan keluar iyo an-naru, min duburiha, bermula daripada apa? Bermula daripada duburnya perempuan. Min ibtidak belaka tu. Tu. Jadi seorang perempuan yang macam bentuk anjing dan dimasukkan api dalam mulut, keluar kot dubur. Tu. Wal malaikatu, hal keadaan bermula malaikat itu, yadribuna khabar, memukul ia oleh mereka itu malaikah, ra'saha maf'ulun bih, akan kepalanya perempuan, bimaqami'a, pukul dengan apa? Bimaqami'a balil alah, dengan alat, bimaqami'a, dengan alat pukulan, min narin, daripada asal, daripada neraka. Tu. Okey. Dia pukul, ambil pada pukulan api neraka. Benda yang dipukul tu daripada api neraka. Ni yang ke-6. Faqamat, dengar tu, kemudian faqamat Fatimahuz Zahra, maka telah berdirilah ia, fa'il oleh Fatimah, Az-Zahra, sifat yang suci, ayil bayda'u, yakni putih, musyriqatul wajhi, yang bersinar-sinarlah wajahnya. Yang bersinar-sinarlah oleh wajahnya, musyriqatul wajhi, idhafah kepada fa'il. Tu. Okey. Tu. Mana tadi? Ail bayda'u musyriqatul wajhi. Tu tafsir bagi al-bayda' lah. Apa dia al-bayda'? Musyriqatul wajhi, iaitu sinar wajahnya. Bersinar oleh wajahnya. Musyriqa isim fa'il, al-wajhi itu fa'il dia, tapi idhafah min idhafati ismil fa'il wa ila fa'ilihi. Radhiyallahu anha, mudah-mudahan meredailah ia oleh Allah daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatuna Zahra tak puas hati. Lagu mana boleh jadi macam tu? Nah orang ni. Tu. Wa qalat, maka telah berkatalah ia oleh Fatimah. Tu. Dhamir mustatir, hiya kembali pada Fatimah. Tak perlu zuhir dah. Kalau dizuhirkan juga waqalat Fatimah, maka dia panggil cacat dalam lughah Arabiyah, tidak balaghah dalam bercakap. Tu. Dia panggil min hadfith tsani lidilalatil awal, daripada menghazahkan yang kedua kerana telah menunjukkan yang pertama. Mana yang pertama? Yang pertama dah sebut dah, iaitu qalat Fatimah tu, faqamat Fatimah, maka sekarang ni qalat pun qalat Fatimah juga. Tu. Kemudian kata musannif, ya habibi, wahai kekasihku, wa qurrata aini, dan wahai ataf habibi, dan wahai penyejuk mata hatiku, ai surura aini, yakni seronok mata hatiku, wa bardaha wa barda aini, dan sejuk mata hatiku. Maka na a'malu haula'i,
apakah adalah barang. Tu. Jadi kana tu kana tam lah. Apakah ada amalan-amalan mereka itu perempuan mereka itu ail mazkurati, amalan-amalan yang disebutkan itu, apakah amalan-amalan menyebabkan mereka jadi begitu, hatta waqa'a, sehingga berlaku jatuh alaihinna ay 'alan nisa'i, ke atas perempuan-perempuan itu, hadzal azabu, fa'il bagi waqa'a, azabu macam biasa badal atau bayan ataupun sifat. Oleh demikian, oleh ini azab. Ail mazkuru, sifat ibu tafsir sifat. Ail mazkuru, azab yang disebutkan dia. Kan azab tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bunayyatu, wahai anakku. Tu. Ammal mu'allaqatu ay ammal mar'atul mu'allaqatu, adapun seorang perempuan yang digantungkan bi sya'riha, dengan rambutnya perempuan tu, fa innaha, maka kerana sesungguhnya perempuan tadi, imra'atan kanat, jumlah kanat ila akhirih itu khabar bagi inna, ha tu ialah isim inna. Kanat ay kanatil mar'a, kanatim ra'atun, adalah ia seorang perempuan itu, la tughatti itu sifat bagi apa, itu khabar, jumlah khabar bagi kanat. La tughatti, tidak menutup ia seorang perempuan, maf'ulun bih, akan sya'raha, akan bulu, yakni akan rambutnya perempuan, minar rijali ta'aluk tughatti, tak tutup tu daripada segala lelaki, ayil ajanibi, yakni segala lelaki ajnabi. Tengok maknanya apa? Itlaq rambut, yakni dengan makna umum lah, yakni tak menutup aurat depan lelaki, maka akan digantungkan dia dengan rambutnya itu. Di akhirat nanti masuk neraka, wal'iyadu billah. Wa ammal mu'allaqatu, dan adapun wa ammal mar'atul mu'allaqatu, dan adapun perempuan digantungkan dia kan perempuan, min lisaniha, daripada lidahnya perempuan, fa innaha, kerana bahawa sesungguhnya, fatu jawab bagi amma, maka kerana sesungguhnya al mar'atul mu'allaqatu min lisaniha tu, kanat, adalah ia perempuan tadi, tu'zi, menyakiti ia perempuan itu, akan maf'ulun bih zaujaha, akan suaminya perempuan tu. Tu. Yakni menyakiti tu ta'aluk bi dengan tu'zi. Menyakiti bilisanil mar'ati, dengan lidahnya perempuan tadi. Fa innal jazaa, maka kerana sesungguhnya al jazaa, balasan itu, min jinsil amali, ay kainatun, adalah ia min jinsil amali, daripada jenis amalan. Kalau baik, maka baiklah balasan. Kalau jahat, maka jahatlah juga balasan itu. Wal'iyadu billah. Ni siapa-siapa yang suka menyakiti suami, maka dia di akhirat esok akan digantungkan lidahnya di api neraka Jahannam. Wal'iyadu billah. Wa ammal mu'allaqatu, dan adapun al-mar'atul mu'allaqatu, adapun perempuan digantungkan dia kan perempuan, bithadiyaiha, dengan dua payudaranya perempuan itu, fa innaha, maka kerana sesungguhnya al-mar'ata, akan perempuan itu tu, kanat, adalah ia perempuan tu, tuti'u firasya zawjiha, mewati berjimuk perempuan itu akan pada tempat katil suaminya, ataupun tuti'u, itulah, betul. Mewati menjimuk oleh perempuan tadi. Tu kalau ini sebab hadis ya. Kalau kita ikut lugah, tuta'u kalau diwati kan, ada seseorang wati dia. Tu. Firasya zawjiha, pada tempat katil, tempat tidur suaminya. Ada orang maksud berzina lah. Dia dah ada suami dia, berzina pula tempat suami dia pula. Makna berzina tempat selain daripada suami tak apa, bukan. Tu okey. Tu dia punya azab dia, iaitu kena gantung dua puting susu dia nanti di akhirat. Dia thadiyaiha ni lebih tepatnya, lebih khususnya kepada dua puting tu lah.
Kalau payudara tu besar sangat, dia luas sangat. Tapi biasa orang panggil thadiyaiha tu merujuk pada payudara lah. Wa ammal lati syudda rijlaha, dan adapun ai imra'atan lati, iaitu perempuan yang syudda, yang diikatkan dua kaki nyonya perempuan itu, ila thadiyaiha, kepada dua payudara nyonya perempuan tadi, wa yadaha, dan juga diikatkan dua tangan nyonya perempuan tadi kepada ubunnya, ila nasiyatiha, kepada ubun nyonya perempuan tadi, wa qad sallatallahu alaiha, dan sungguh telah memberi kuasa ia oleh Allah atas perempuan itu, akan al-hayyati, akan segala ular, wal aqariba, dan segala kalajengking, fa innaha, kerana bahawa sesungguhnya al-mar'ata, kanatil mar'atu, adalah ia perempuan itu, la taghtasilu, tidak mandi ia perempuan, minal janabati, daripada janabah, tak mandi wajib. Pandai jimak mandi wajib tak erti, pandai jimak mandi wajib tak sah. Tu wal haidhi, dan haid. Mana ni wal haidhi ni? Iaitu orang yang tak belajar haid ni, Pak. Dia tak tahu bila waktu dia kena mandi. Dia tak tahu bila waktu dia suci. Sebab apa? Sebab dia mengaji silap. Patutnya dah habis haid, dia tak mandi lagi. Bila dia patutnya dia habis haid, dia ingat dah masih lagi dalam haid. Dia ingat dah habis ni, dia ingat apa nama tu? Dia ingat nifas duk ada lagi, padahal nifas dah tak ada. Contoh. Dia pun tak mandilah. Tu tak mandi. Dan bila tak mandi, dia pun tak semayang lah. Padahal waktu tu kena semayang. Dia wajib semayang. Dia tak semayang. Berdosa besar. Sampai bila penyakit tu? Sampai mati. Sebab apa puncanya? Tak mengaji. Habis. Tu. Masuk dalam ni. Tu. Sebab apa tak mandi haid? Bukan aku tak mau mandi haid. Nak mandi. Tapi aku ingatkan haid. Aku ingatkan duk haid lagi. Padahal dah istihadah dah. Gitu. Tu patutnya aku patut mandi minggu lepas dah. Ni aku ingat haid istihadah lagi. Haid lagi. Rupanya bukan haid dah. Istihadah. Habis. Apa balasan dia? Balasannya ni. Kena ikat. Kemudian didatangkan ular. Dan juga kalau jengking, bubuh dia. Tu. Watastahzi'u, dan mencela ia, menghina ia seorang perempuan, bisolati, dengan sembahyang. Dia cela sembahyang. Cela sembahyang ni boleh jatuh kufur. Tu. Wa ammal mar'atul lati, dan adapun perempuan yang ra'suha, yang bermula kepalanya perempuan itu, ra'su khinzirin, ra'su kedua khabar, ialah kepala babi. Tu. Wa badanuha, dan badannya perempuan itu, badanu himarin, ialah badan himar. Fa innaha, maka kerana sesungguhnya perempuan tadi, kanatil mar'atu, iaitu adalah ia seorang perempuan tadi, namamatan, jadi ia adu domba, kadzabatan, jadi ia orang yang penipu, kadzabatan khabar kedua kanat, namamatan khabar pertama kanat. Tu. Wa ammal lati ala suratil kalbi, dan adapun ammal mar'atul lati, dan adapun seorang perempuan yang ala suratil kalbi, adalah ia allati thabatat ala suratil kalbi, kena marisillah dia. Allati thabatat, yang mana sabit ia allati, yakni perempuan tu, ala suratil kalbi, atas gambaran seekor anjing. Wannaru, hal keadaan bermula api neraka itu, khabar tadkhulu, masuk ia api neraka, min famiha, daripada mulutnya, bermula daripada min libtidak, bermula daripada mulutnya perempuan itu. Wa takhruju min duburiha, dan keluar ia annaru, min duburiha, duburir mar'ati, daripada jubuknya perempuan tadi. Fa innaha, sebab apa? Maka kerana sesungguhnya al-mar'ata, perempuan itu, kanatil mar'atu, adalah ia perempuan itu, mananatan, angkat kebaikan diri, angkat baku sendirilah orang panggil. Hasadatan, orang yang bersangatan dengki dia. Perempuan banyak juga yang suka angkat diri, suka puji diri sendiri, dan banyak pula hasad dia. Maka itulah siksaan yang sepantas bagi dia. Wal'iyadu billah.
Wa ya bunayyatu, wahai anakku Fatimah, al-wailu ayil halaku, celakalah, limra'atin bagi seorang perempuan, ta'si zaujaha, seorang perempuan sifat ta'si yang bermaksiat iyo, seorang perempuan akan suaminya, perempuan. Tu sangat celakalah bagi mereka, tu syahid dia sangat celaka lagi bagi mereka yang melawan ataupun bermaksiat kepada suaminya. Walhasilu, dan bermula kesimpulannya, ayil muhassalu minal kalami, yakni yang disimpulkan daripada kalam tadi tu, anna zauja, tu anna zauja lizaujati. Jadi anna, isim anna, wa khabaruha tu jadi khabar kepada al-hasilu. Anna zauja itu bahawa az-zauja isim anna, lizaujati bagi seorang suami. Tu ai hala kauni zauji kainan lizaujati, hal keadaan suami itu adalah ia bagi seorang isteri. Kal waladi, kaf ta'alluq bai khabar anna mahdhuf taqdiruhu kainun, adalah ia az-zauj lizaujah itu kal waladi, seperti walidi, silap, kal walidi seperti bapa, lil waladi kepada anaknya. Tu bandingan dia. Tu. Okey. Lepas tu dia kata apa? Anna zauja, sesungguhnya suami itu bagi seorang isteri umpama, adalah ia umpama seorang bapa kepada anak. Tu. Kerana apa? Li anna ta'atal waladi, kerana taat seorang anak li walidihi bagi bapaknya al-waladi, wa talabu ridahu, dan juga apa dia kata? Ta'ata wa talaba, wa talaba ridahu, dan menuntut akan redanya, idhafat masdar kepada maf'ul, menuntut akan redanya al-walidi. Ridahu idhafat masdar kepada fa'il, redha ia oleh bapaknya. Tu. Itu khabar bagi li anna wajibun, ialah wajib ia. Jadi musyabbahnya zaujah li zauji, musyabbah bihnya walid lil walad. Wajah syabahnya min haitsu, wajibnya talabul ridha, wajib menuntut akan keredaannya. Seorang isteri wajib menuntut redha kepada seorang suami, seperti mana seorang anak menuntut redha wajib ke atas seorang bapa. Tu wajah syabah dia dari sudut min haitsu talabu ridahum, menuntut akan redanya. Sebaliknya, wala yajibu dzalika talabu ridah. Tu. Dan tidak wajib oleh demikian talabu ridahu, menuntut akan redanya itu, ala zauji, atas suami. Tu. Atas suami tak wajib, namun suami yang soleh menuntut redha juga kepada seorang perempuan isterinya, walaupun tak wajib. Tu, dengan minta maaf lah. Menuntut redha ni macam-macam. Menuntut redha ni minta maaf ke, buat suatu benda yang dia gembira ke sampai dia redha dan sebagainya, buat benda yang disuruh dan sebagainya, menuntut redha. Tu tak wajib atas suami, yang wajib atas isteri. Seperti mana anak wajib atas bapa tak wajib atas anak. Tu bandingan dia, wajah syabah dia, min babit tashbih. Di sini anna zauja lizaujati kal waladi lil waladi, ni tashbih dengan adanya musyabbah bih dengan ada tu tashbih. Tu okey. Wajah syabahnya tak jelas. Wajah syabahnya dia bagi tahu ku ilat. Dia tak ada kata anna zauja lizaujati kal waladi kal walidi lil waladi fi talabi ridha. Tak ada itu. Tu okey. Tadi hazahkan wajah syabah. Jadi kalau lembab tashbih nanti, yang paling kuat sekali tashbih baligh. Tashbih baligh wajah syabahnya murakkab. Tu tashbih baligh tu dari sudut melampaui lah. Kemudian dari sudut wajah syabah pula, wajah syabah ada dua, satu mufrad, satu murakkab. Mufrad tu selapis, senangnya. Wajah syabah yang mudah saja selapis. Murakkab wajah syabahnya berlapis-lapis.
baru sampai suk dia. Kalau berlapis-lapis, nak faham wajah syabah tu berlapis-lapis. Faham hak ni, faham hak ni. Hasil daripada faham ni, faham ni pula. Faham ni pula, akhir sekali itulah wajah syabah dia. Tu murakkab. Tu dalam kitab Balaghah ada lah. Fa'idatun jalilatun wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sambung pula pada isu malam insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.